Ramai yang kontak saya, dia beritahu nak buat hibah. Tapi bila saya cek-cek, rupanya yang diperlukan bukan hibah tapi diperlukan wasiat. Tapi ada pula yang tanya saya nak buat wasiat. Tapi bila saya cek-cek, rupanya dia perlukan hibah bukan wasiat. Ramai yang masih keliru perbezaan antara hibah dan wasiat. Jadi apakah beza antara kedua-duanya? Jom kita tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Aslim dari channel Pusaka atau Saka. Kami bantu anda merancang bahagian harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta sepencarian. Sebelum kita pergi kepada perbezaan antara hibah dan wasiat, saya nak ceritakan persamaan antara kedua-dua instrumen ini. Persamaan pertama ialah kedua-duanya ini adalah satu kaedah untuk merancang pembahagian harta. Yang kedua, kedua-dua kaedah ini dibenarkan dalam syarak atau dibenarkan dalam hukum dan juga undang-undang Islam. Dan yang persamaan yang ketiga ialah hibah dan wasiat ni dia ada macam-macam jenis. Ada hibah tu hibah mutlak, ada hibah bersyarat, ada hibah rukbah, ada hibah umrah, ada hibah bersyarat balasan, dan juga ada jenis macam-macam jenis wasiat. Wasiat pembahagian, wasiat 1/3, wasiat pesanan, wasiat hutang, wasiat lantik pentadbir dan macam-macam jenis lagi. Itu adalah antara 3 persamaan antara hibah dan wasiat. Untuk seterusnya kita akan lihat perbezaan antara kedua-dua instrumen hibah dan wasiat ini. Sebelum itu saya mohon anda untuk subscribe dan juga tekan butang loceng jika anda nak tahu lebih banyak mengenai hibah dan wasiat. Seperti mana saya beritahu tadi, hibah dan wasiat ni dia ada berbagai jenis, tetapi yang saya nak kongsikan perbezaan ini adalah dari sudut konteks pembahagian harta yang dibenarkan dalam sudut syarak dan juga undang-undang di Malaysia. Maksudnya kita nak tengok apa yang boleh diguna pakai di Malaysia, sebab mungkin negara lain kaedah ataupun syarat-syarat ini adalah berbeza. Di sini saya nak kongsikan 7 perbezaan antara hibah dan wasiat. Yang pertama, dari sudut definisi, hibah ni adalah pemberian semasa hidup. Wasiat pula pemberian selepas meninggal dunia. Contoh hibah ni ialah aku bagi rumah ini kepada kau sekarang. Manakala contoh wasiat pula aku bagi rumah ni kalau aku mati nanti. Itu adalah perbezaan yang pertama. Dan yang kedua adalah perbezaan dari sudut jumlah. Kalau kita kata hibah ni dia tak ada had, maksudnya kita boleh bagi keseluruhan harta kita ataupun kita boleh bagi rumah tu secara seketul. Manakala wasiat pula dia ada had maksimum iaitu 1/3 daripada keseluruhan harta. Maksudnya kat sini kalau harta kita ada bernilai dalam 900,000, maka maksimum yang boleh diwasiatkan adalah sebanyak 300,000. Perbezaan yang ketiga adalah dari sudut penerima. Hibah ni dia boleh diberikan kepada sesiapa sahaja, dia tak ada had. Kita boleh bagi kepada anak-anak, kita boleh bagi pada isteri, kita boleh kepada waris faraid ataupun bukan waris faraid. Manakala wasiat pula hanya boleh diberikan kepada bukan waris yang layak sahaja. Maksudnya kalau katalah isteri kita adalah waris faraid, maka kita tak boleh mewasiatkan harta kepada isteri. Sama juga dengan waris-waris seperti anak, ibu bapa dan sebagainya. Perbezaan keempat, kita lihat dari sudut persetujuan. Hibah dia tak perlukan persetujuan waris, hanya perjanjian antara pemberi dan penerima sahaja. Manakala wasiat juga tak perlukan persetujuan waris kecuali dia melebihi 1/3. Maksudnya kalau kita bagi secara wasiat kepada yang bukan waris, dia melebihi 1/3. Contohlah kita ada 3 biji rumah, kita bagi 2 biji rumah. Jadi yang kedua itu kita perlukan persetujuan daripada waris-waris yang lain. Kelima, kita lihat daripada sudut hukum. Hibah ni dia sunat dibuat dan juga sunat dilaksanakan. Maknanya bergantunglah kepada pemberi dan penerima itu bila sampai masanya dia nak laksanakan ataupun tidak tu bergantung. Dia sunat sahaja. Manakala wasiat pula dia sunat juga dibuat tetapi dia wajib dilaksanakan. Yang keenam, dari sudut ijab dan qabul. Hibah dia perlukan ijab antara pemberi dan juga qabul antara penerima. Maksudnya kena jelas bahawa pemberi itu memberikan
harta tersebut, dan juga penerima mesti qabul, mesti menerima dengan jelas harta itu. Manakala wasiat dia hanya perlukan ijab saja dan dia tak perlukan qabul dari penerima. Contohnya tuan-tuan nak bagi harta pada saya, nak bagi rumah pada saya, tuan-tuan boleh letakkan dalam wasiat saja, boleh kata aku wasiatkan kepada Encik Wan rumah ni, dan saya tak perlu untuk menjawab pun saya menerima harta itu. Berbeza daripada hibah. Kalau hibah itu saya perlu menjawab atau saya perlu mengkabulkan ijab tadi. Yang ketujuh adalah dari sudut pindah milik. Bila saya sebut pindah milik ni, saya merujuk kepada pendaftaran hak milik dari sudut undang-undang sivil. Untuk hibah, kita boleh buat pindah milik atau pendaftaran harta ni semasa pemilik itu masih hidup ataupun selepas meninggal dunia. Mana kita boleh buat pilihan lah, mana kita nak terus tukar nama ataupun lepas meninggal dunia baru kita buat pertukaran nama. Contohnya kalau kita hibahkan rumah ataupun tanah, kita boleh mengisi borang 14A semasa hidup ataupun kita boleh melalui proses tuntutan pusaka selepas kematian. Manakala wasiat pula pindah miliknya adalah berlaku selepas kematian pemilik. Dia tidak dibuat semasa pemilik masih hidup. Saya nak menjawab satu persoalan. Adakah hibah dan wasiat ini boleh dicabar? Sebab saya pernah tengok satu komen dia kata hibah dan wasiat ni boleh dicabar, jadi tak payahlah buat. Baik, tak payah buatlah hibah ni sebab nanti dah buat pun akan dicabar. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya terdapat banyak kes pernikahan atau perkahwinan atau perceraian yang dicabar. Maksudnya ada orang mencabar sah ataupun tak sahnya pernikahan atau perceraian. Adakah disebabkan pernikahan ataupun perceraian ini dicabar, maka orang tu tak payah berkahwin ataupun tak payah bercerai? Samalah juga dengan hibah dan wasiat. Sebab tu bila kita buat hibah dan wasiat ini, kita mesti buat dengan cara ataupun kaedah yang betul. Yang paling penting, rukun dan syaratnya dipenuhi dan juga mesti ada bukti dan juga ada saksi. Bukti ini mungkin boleh jadi dalam bentuk documentation, video recording dan sebagainya, bergantunglah pada kaedah atau wasiat yang anda lakukan. Bukti dan saksi ni dia akan memainkan peranan yang penting sekiranya dicabar. Sama juga macam proses pernikahan atau perkahwinan. Dia mesti ada dokumen yang kita tanda tangan, mesti ada saksi yang menyaksikan akad nikah tu. Dan yang paling penting adalah macam sebut tadi, lengkap rukun dan syaratnya. Jadi setakat ini sahaja perkongsian saya. Sila like dan share video ini kepada kenalan keluarga anda. Ingat, kata anda, biar jadi pusaka, jangan jadi saka. Sehingga kita bertemu kembali.